Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini dan selamat sejahtera. Hari ini kita jumpa lagi untuk kita sambung bincang tahun 2 KSSR, semakan buku teks, okey, untuk sains. Hari itu kita dah bincang berkenaan dengan kemahiran proses sains. Kita belajar 4, memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor dan berkomunikasi. Kemudian kita juga dah belajar kemahiran manipulatif, iaitu yang kita gunakan diri kita, macam mana kita nak mengawal dalam eksperimen, nak membuat aktiviti dalam eksperimen dengan betul, kan? Kemudian kita kemas balik, tu semualah ya. Jadi hari ni kita nak buat satu muka surat, iaitu muka surat yang saya jawab ni. Muka surat 16. Okey, hari ni kita akan bincangkan berkenaan dengan soalan di muka surat 16. Okey, ini adalah soalan yang untuk bab 1 sebelum kita melangkah ke bab 2. Jadi soalan ni nak test kita sama ada kita ingat lagi ke tidak, ataupun kita betul-betul faham atau tidak tentang apa yang kita belajar di bab 1. Okey? Jadi hari ni kita buat sama-sama ya. Okey, saya jawab. Yang pertama, jawab semua soalan yang berikut di dalam buku latihan sains. Okey? Ikutlah cikgu awak nak suruh jawab kat mana ke kan? Awak buat je. Okey, kalau cikgu awak suruh jawab kat dalam buku teks ni, jangan diconteng pula. Okey, soalan pertama. Apakah deria yang digunakan untuk membuat pemerhatian dengan bantuan alat di sebelah? Okey, alatnya ada dua. Yang pertama, alat A. Itu adalah nama dia. Tahu tak nama dia apa? Yang biasanya jumpa kat mana? Biasanya kita jumpa dekat tempat doktor kan. Kita jumpa doktor, nanti doktor mesti pakai benda ni. Ini nama dia adalah stetoskop. Okey, stetoskop. Okey, stetoskop ni gunanya untuk apa? Stetoskop ni guna dia untuk kita dengar denyutan kita punya jantung. Atau duk kan. Jadi nak dengar dengan lebih dalam. Kalau kita dengar macam tu saja, kita tak boleh dengar. Tapi kalau kita dengar menggunakan benda ni, kita akan letak dekat dada kita, kita akan dapat dengar denyutan dengan kuat sekali. Doktor kalau dia check kita, dia pakai benda ni, dia nak check jantung kita tu kuat atau tidak degupannya. Dia nak tahu tekanan dia semua lah kan. Maksudnya kalau dia dengar duduk tu laju, maksudnya budak tu mungkin dia tengah takut ke ataupun tengah demam ke. Kalau normal, normal lah. Tu gunanya kita guna benda ni. Jadi guna benda ni, stetoskop ni, tugas dia adalah untuk apa? Dia ni adalah untuk membantu kita. Soalan dia nak deria apa kan? So derianya adalah, yang pertama ni, deria pendengaran. Okey, saya ulang. A tu deria pendengaran. Okey, kemudian B pula. B ni mungkin awak pernah jumpa dekat makmal. B ni adalah kanta pembesar. Jadi soalan dia kata apakah deria yang terlibat? Deria ini dan kanta pembesar kita gunakan untuk buat apa? Untuk lihat objek yang kecil kan. Untuk tengok objek yang kecil tu tak nampak sangat, kita pun gunalah kanta pembesar. Barulah objek tu nampak besar. Contohnya kita nak tengok semut ke, nak tengok apa kan. Kita tengok pakai kanta pembesar, barulah kita boleh nampak. Atau kalau kita nak lukis belalang yang kita tangkap, kita nak lukis masa kemahiran manipulatif kan. Kita tangkap belalang, lepas tu kita nak tengok belalang tu dekat-dekat. Kita tak nampak juga. Tapi kalau kita pakai kanta pembesar, dia membantu kita untuk melihat dengan lebih jelas. Jadi, ini membantu dari segi deria mata. Okey, jadi organ mata. Jadi derianya adalah deria penglihatan. Okey, saya ulang, deria penglihatan. Okey, jadi A tadi adalah deria pendengaran, B adalah deria penglihatan. Soalan ni mudah kan? Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey. Gambar di bawah menunjukkan haiwan yang telah dikelaskan mengikut ciri anggota badan. Ciri anggota badan maksudnya kumpulan ni, kuning dengan warna hijau biru ni, turquoise ni, mereka telah diasingkan mengikut ciri anggota badan. Maksudnya yang ada ekor ke kaki ke kan. Okey, cuba kita tengok dua kumpulan ni. Agak-agak dia asing ikut apa? Okey, kumpulan pertama kita asing ikut kumpulan pertama tu dia tak ada kepak, kumpulan kedua tu dia ada kepak. Okey, jadi kumpulan pertama dia ada kepak, jadi dia adalah haiwan yang berkepak. Dan kumpulan kedua, kumpulan kedua sebenarnya yang ada kepak, dan kumpulan pertama dia tak ada kepak. Jadi kita dapat lihat kat situ, itulah yang paling jelas lah. Apa lagi? Nanti kita akan kaji bersama-sama ya. Okey, kita lihat ke bawah. Nyatakan ciri-ciri sepunya dan berbeza
dalam pengkelasan di atas. Maksudnya ciri-ciri sepunya. Sepunya tu maksudnya yang sama. Dan berbeza dalam pengkelasan di atas. Maksudnya mula-mula kita kena cari yang sama. Lepas tu kita kena cari yang berbeza. Okey, yang sama apa? Kita tengok Yang sama tu maksudnya daripada dua-dua kumpulan ni apa yang sama? Dua-dua kumpulan ni berkaki. Saya ulang ciri-ciri sepunya adalah berkaki. Cicak, biawak, buaya, helang, itik, ayam semuanya berkaki. Okey, jadi berkaki lah. Okey. Yang kedua, mempunyai ekor. Nampak? Cicak ada ekor, biawak ada ekor, buaya ada ekor, helang ada ekor, itik ada ekor, ayam pun ada ekor. Jadi semua pun berekor. Jadi ciri-ciri sepunya dia berkaki dan berekor. Apa pula ciri-ciri yang berbeza? Yang berbeza apa dia? Kita tengok. Yang berbeza, kumpulan 1 dengan kumpulan 2 ni, okey, yang kumpulan kuning ni, dia tak ada kepak yang kita cakap tadi kan, tak ada sayap. Okay, jadi kumpulan kuning ni tak ada sayap, kumpulan turquoise ni ada sayap. Kemudian, apa lagi perbezaan dia? Kumpulan turquoise ni dia ada paruh, kumpulan kuning ni dia tak ada paruh. Kan nampak? Semua ada paruh kan, mulut dia. Kemudian apa lagi? Kita lihat dekat sini. Kumpulan yang kuning ni pula ada 4 kaki. Tadi ciri-ciri sepunya dia ada kaki. Tapi kumpulan yang kuning ni, dia kaki dia 4. Yang helang ni kakinya 2. Jadi ciri berbeza dia adalah bilangan kaki. Okay, itu adalah contoh jawapan. Okay, saya ulang balik semula. Yang berbeza tadi, yang pertama, kumpulan turquoise ni dia ada paruh, ada kepak, kan? Tak sama dengan kumpulan kuning. Yang kumpulan kuning ni pula kaki dia 4 dan kumpulan turquoise ni kaki dia 2. Jadi secara generalnya ciri sepunya, saya ulang ciri sepunya berkaki, semua ada kaki, dan juga berkaki dan juga berekor. Dan ciri berbeza adalah bilangan kaki, paruh yang ada cuma pada grup biru, tak ada pada grup kuning, dan juga paruh dan juga kepak ataupun sayap yang ada pada kumpulan biru ataupun turquoise ni, tapi tak ada pada grup kuning. Satu lagi. Apa lagi yang berbeza adalah kulit dia. Ataupun litupan kulit. Litupan luar badan kan? Litupan luar badan dia, untuk yang kumpulan ayam, helang, itik ni, dia berbulu pelepah. Berbulu pelepah. Yang biawak ni, dia berkulit keras. Kan? Tapi cicak tu dia tak kulit keras sangat. Jadi nak senang kata, kumpulan turquoise ni berbulu pelepah, tetapi kumpulan biawak ni, kumpulan yang ada biawak warna kuning ni tidak berbulu pelepah. Itulah pengkelasan dia. Panjang lebar kita bincang. Jadi pandai-pandai awak nanti cuba asingkan. Okey. Jadi saya ulang sekali lagi. Ciri sepunya adalah yang sama semua 6 haiwan ni. Ciri yang berbeza pula adalah yang tak sama antara grup kuning dan grup turquoise ni. Okey, boleh Okey, seterusnya kita lihat soalan yang ketiga. Perhatikan gambar ajar di bawah. Nyatakan tinggi dan berat menggunakan alat-alat pengukuran di bawah. Okey, yang pertama kita lihat A ni. Berapa tinggi dia? Tu kan, tuliskan 120 cm. Jadi nombor 120 ni awak tulis dekat sini. Okey, dalam kotak tu. Okey, tinggi orang tu 120. Okey, sebab dia mula dari bawah kan. Okey, kemudian kita tengok yang B. Okey, kg. Kg tu berat kan? Kilogram. Berapa berat dia? Kita tengok yang kat tengah-tengah. Tu, 25. Jadi tulis kat sini 25 kilogram. Boleh Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan yang terakhir, iaitu soalan yang keempat. Apakah kemahiran manipulatif yang sedang digunakan oleh Dina? Dina ni, dia sedang buat apa? Dia lukis gambar ikan, lepas tu dia label kan? Jadi kalau dia lukis lepas tu dia label, senang sajalah. Banyak kemahiran manipulatif kan? Jadi antaranya kita membasuh selepas kita gunakan bahan, lepas tu kita lepaskan balik haiwan. Tapi untuk yang ini, kita lukis dan melabel spesimen dengan betul. Saya ulang, kita melukis dan melabel spesimen dengan betul. Spesimen tu maksudnya ikan tu lah. Dina ni dia
lukis spesimen ikan tu dengan betul. Okey. Jadi itulah 4 soalan yang keluar dekat saya jawab. Okey, jadi untuk kelas akan datang, insya-Allah video akan datang kita akan terangkan pula unit yang kedua iaitu peraturan bilik sains. Okey, nantikan video seterusnya. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk nantikan video seterusnya daripada saya. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.